kenapa kita record? So, kenapa kita record? Kerana kamu boleh menonton semula video rakaman kelas ini, okey, untuk tujuan ulang kaji. So, ada yang bertanya, cikgu, kat mana nak tengok, cikgu? Okey. Kalau nak tengok, boleh tengok di YouTube channel cikgu, iaitu Cikgu Rafi Sejarah. So, boleh tengok Boleh tengok YouTube channel cikgu, Cikgu Rafi Sejarah. So, di situ ada senarai pelbagai kelas sejarah. Dan video-video terbaru juga ada di situ. Sebagai ulang kaji. Baik. So, kita lihat misi Sir Harold McMichael. Mana orangnya? Ini orang dia. Mana orangnya? Ini orang. Ini oranglah. Sir Harold McMichael, ini orang dia. Mr. Bean bendanya. Mana ada muka Mr. Bean? Tapi tengok mata garam. Jenis mata yang macam sama tak? Kan, muka pun dah jahat, suka tikau je. Okey. Baik. So kita lihat itu Sir Harold McMichael. Baik, jom kita tengok apa yang berlaku. Pada 11 Oktober 1945. Maknanya pada bulan 10 1945, McMichael, iaitu wakil kerajaan British, tiba di Port Swettenham, Selangor. Baik. Sekarang ni Port Swettenham, Selangor ni sebenarnya jadi apa sekarang? Siapa tahu? Port Swettenham sekarang ni jadi port apa sebenarnya? Port Dickson. Dekat Port Dickson. Harun Sani suka hati kau aja. Salah. Sebenarnya Port Swettenham ni sebenarnya dah jadi Port Klang sekarang. Pelabuhan Klang tu, Port Klang tu dulu dipanggil Port Swettenham. Dulu dipanggil Port Swettenham. So sekarang dah jadi Port Klang. Jadi itu sedikit informasi ya. So McMichael sampai di Port Klang ataupun Port Swettenham dengan menaiki kapal Royalist. Kapal Royalist. Beliau ditemani oleh Matthew Newbold sebagai juru bahasa dia. So cara yang dirintis, cara yang dilalui oleh William itu ternyata tidak menepati harapan wakil kerajaan British, McMichael. Rupa-rupanya ingatkan senanglah. William dah tanya-tanya, diorang setuju kan. So McMichael pula tinggal nak minta sign aja kan. Ingatkan McMichael kerja senang. Rupanya McMichael tetap menerima tentangan daripada raja-raja Melayu. Tetapi McMichael menggunakan pelbagai taktik untuk mendapatkan persetujuan raja-raja Melayu terhadap Malayan Union. Dalam tempoh 2 bulan saja, beliau ni berjaya mendapatkan tanda tangan persetujuan 9 orang raja-raja Melayu. Dahsyat. Macam mana dia buat? Jom kita tengok. Baik. McMichael mula-mula sekali bila dia membuat kunjungan ke negeri Melayu untuk mendapatkan tanda tangan Sultan. Yang pertama pada 18 Oktober beliau menghadap Sultan Johor, iaitu Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar. Dan Sultan Ibrahim menurunkan tanda tangan baginda pada 20 Oktober 1945. Baik. Satu persoalan yang mungkin kamu tertanya-tanya, kenapa dia pergi jumpa Sultan Johor dulu? Padahal dia sampai kat Port Klang, kat Selangor. Dia sampai kat Selangor. Tapi dia pergi jumpa Sultan Johor dulu. Kenapa ya? Siapa tahu? Dia turun, dia sampai dekat Port Klang. Tapi dia pergi minta sign daripada Sultan Johor dulu. So dia pergi Johor dulu. Kenapa dah dekat situ dulu. Baik. Alasan itu. Cikgu. Ya. Saya tahu kenapa. Kenapa? Sebab British ada hubungan baik dengan Sultan Johor. Ya, betul. Sebenarnya Sultan Johor ini memang telah berkawan baik dengan British. Memang ada hubungan baik dengan British. Ada hubungan baik. Iaitu semasa arwah bapa dia, iaitu Sultan Abu Bakar ini
Perasan tak Sultan Abu Bakar ni sebenarnya adalah Sultan yang mendapat title Maharaja Abu Bakar. Daripada siapa? Daripada Raja England. So bermakna Johor dengan Britain dah memang berkawan baik. Sebab itu bila Michael datang, dia jumpa siapa dulu? Dia jumpa Johor dulu. Sebab dia tahu Johor mesti terimanya. So Sultan Johor Ibrahim pun menurunkan tanda tangan baginda. Kemudian daripada Johor, Michael terus menghadap Sultan Selangor. Sultan Selangor iaitu Sultan Hisamuddin Alam Shah, Ibni almarhum Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Dan baginda Sultan menurunkan tanda tangannya pada 24 Oktober. Baik, satu soalan lagi. Mungkin kamu tanya, kenapa dia terus pergi jumpa Sultan Selangor? Kenapa tak jumpa Sultan Negeri Sembilan dulu? Sebab daripada Johor nak pergi Selangor mesti lalu Negeri Sembilan dulu kan? Tapi kenapa pergi jumpa Sultan Selangor dulu? Kerana kamu kena faham bahawa Sultan Selangor dengan Sultan Johor berkawan baik. Dia orang sahabat baik. BFF lah kata orang. Best friend forever. Jadi bila kawan tu dah sign, dia Sultan Selangor mungkin akan tanya, Sultan Johor dah sign dah? Dah? Ini sign dia. Oh, Sultan Johor tu kawan baik, sangat better. Tak apalah, better pun sign. Jadi itu nampak. Yang kedua. Kemudian yang ketiga kita lihat pada 31 Oktober 1945, Michael menghadap Sultan Abu Bakar iaitu Sultan Pahang. Baginda terpaksa, nampak tak perkataan terpaksa menurunkan tanda tangan pada 2 November 1945. Satu soalan tanya apa tahu? Kenapa pula baginda terpaksa ada dia punya sebab. Nanti cikgu cerita. Baik. Kemudian daripada Pahang, kemudian Michael kemudian dia menghadap yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, iaitu Tuanku Abdul Rahman, Ibni almarhum Tuanku Muhammad. Baik, pada 14 November 1945, baginda Tuanku Abdul Rahman yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan juga terpaksa menurunkan tanda tangan setelah didesak oleh Michael. Walaupun pada mulanya baginda enggan berbuat demikian. Didesak. Macam mana didesak tu? Diugut, dipaksa. Contoh macam mana? Contoh macam tuanku. Tuanku, sebenarnya ini adalah Peter datang, Patih datang untuk minta tanda tangan. Tanda tangan bagi Malayan Union. So tuanku sign je lah tuanku. Sign je lah. Lepas tu bila tuanku kata apa? Tak nak. Untuk apa? Untuk apa better sign benda ni? Tuanku sign. Tuanku British nak gabungkan semuanya jadi Malayan Union. Kalau tuanku tak nak, tak apa. Kan? Patih dengan kuasa kerajaan British akan menurunkan tahta tuanku dan akan menaikkan orang lain sebagai sultan di Negeri Sembilan ini. Tuanku nak turun tahta tak? Kalau tuanku tak nak turun tahta, tuanku sign. Nampak tak? Didesak dan diugut. Tuanku sign. Kalau tuanku tak nak sign, terimalah akibatnya selepas ini. Jadi, mahu tak mahu, terpaksa juga lah. Cikgu, ada soalan. Apa akan jadi kalau Sultan tu tak diiktiraf oleh British? Well, kalau Sultan tu tidak diiktiraf oleh British, apa yang akan berlaku adalah kita tahu bahawa Sultan itu tidak akan menerima bantuan daripada British, satu. Yang kedua, bila Sultan tak iktiraf, British tak iktiraf Sultan itu, maka British boleh melantik. British akan berusaha untuk melantik melantik orang lain untuk menggantikan raja yang tidak diiktiraf itu. Tapi cikgu, bukan ke Sultan tu memerintah negeri dia, bukan yang memerintah British. Kenapa dia perlu dapat iktiraf daripada British? Baik. Kamu tahu tak, British ini,
contoh macam siapa ni Harold McMichael. Dia datang mewakili kerajaan British di belakang dia. Di belakang dia ada kerajaan British. Jadi bila datang dengan kerajaan British, maka dia akan membawa kekuatan ketenteraan British. Jadi, dia akan kata apa? Bahawa kalau tuanku tak nak negeri tuanku diapa-apakan, baik tuanku ikut cakap parti. Kalau tidak, kerajaan British akan datang dan akan menyebabkan negeri tuanku terancam. Nampak tak? Kekuatan ketenteraan British. Baik. Sebelum itu, okey, kita berhenti sekejap untuk kita menghormati azan asar. Sekejap 2 minit untuk menghormati azan. Sekejap ya. Okey, seterusnya McMichael pergi menghadap Sultan Perak, iaitu Sultan Abdul Aziz, okey, Al-Mutasibillah Shah, okey, dan baginda. Ini strategi Sultan Perak. Baginda cuba melengah-lengahkan masa untuk menandatangani perjanjian tersebut. Namun begitu, baginda akhirnya terpaksa menurunkan tanda tangan pada 22 November 1945. Maknanya di sini kita lihat bahawa melengah-lengahkan tu maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk kita kata sebagai untuk melambat-lambatkan kita kata melambat-lambatkan tanda tangan itu. Namun pada akhirnya terpaksa juga menandatangani perjanjian tersebut. Sekejap Okey. Okey. Baik. So itu yang kita lihat berkaitan dengan sekejap Ada orang nak masuk tapi tolonglah gunakanlah nama sebenar. Ni tak ada nama. Okey. Baik. Cikgu tak benarkan orang-orang yang tak dikenali masuk bahaya. Okey. Baik. Seterusnya kita lihat nombor 6. Selepas Sultan Perak, kita lihat juga bahawa pada 29 November 1945 McMichael berkunjung ke Kedah dan menghadap Sultan Badli Shah ini almarhum Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Dalam pertemuan itu berlaku debate antara kedua-dua pihak, Harold McMichael dengan Sultan Kedah. So debate. Baginda bertegas enggan menandatangani perjanjian Malayan Union. Bagus. Namun bagaimanapun pada 2 Disember 1945 McMichael akhirnya berjaya dapatkan tanda tangan baginda juga. Memang McMichael ni memang kita kata berusaha sampai dapatlah. Berusaha sampai dapat. Dan pada 4 Disember 1945 Raja Perlis pula, iaitu Tuanku Said Putra Jamalulai telah menurunkan tanda tangan juga setelah didesak oleh McMichael. Didesak punya pasal, so terpaksalah menurunkan tanda tangan. Kemudian seterusnya McMichael menghadap Sultan Kelantan, iaitu Sultan Ibrahim Ibni almarhum Sultan Muhammad yang keempat ini. Beliau mengugut, beliau mengugut untuk tidak mengiktiraf raja-raja Melayu yang enggan menurunkan tanda tangan. Maknanya, kalau tidak mengiktiraf, maka di sini Sultan Kelantan tidak akan dapat segala bantuan dan kita kata perlindungan daripada British. Seterusnya Sultan Kelantan juga boleh diturunkan tahta dan digantikan dengan anak baginda. Jadi mau tak mau baginda Sultan terpaksa maknanya mengalah dan setujulah untuk menandatangani perjanjian tersebut pada 17 Disember 1945. Nampak tak? Dan kemudian McMichael kemudiannya
menghadap Sultan Terengganu, iaitu Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin. Dan pada mulanya baginda enggan menandatangani dokumen tersebut kerana perjanjian ini bertentangan dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu. Betul? Dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Terengganu telah dijelaskan bahawa Sultan tidak dibenarkan untuk memberikan negeri tersebut kepada yang lain, kepada kuasa lain, kepada orang lain. Tapi namun begitu baginda akhirnya menurunkan tanda tangan juga pada 21 Disember 1945. So ada yang bertanya, cikgu, apa maksud beralah? Beralah tu mengalah. Mengalah lah, maknanya kita macam yelah. Okeylah aku sign lah. Beralah. Jadi akhirnya Whelan dan McMichael berjaya menyelesaikan misi mereka kerana menggunakan take note benda ni, menggunakan desakan dan paksaan untuk mendapatkan persetujuan Raja-Raja Melayu terhadap Malayan Union. Cara yang digunakan oleh kedua-dua pegawai British itu tidak dipersetujui dan menimbulkan reaksi penentangan daripada pelbagai pihak. Kesannya, Raja-Raja Melayu telah membantah perjanjian Malayan Union. Maknanya di sini, kalau kita lihat, kita kena faham bahawa Raja-Raja Melayu sebenarnya dia tidak mahu berlakunya, kita kata sebagai kerosakan ataupun juga berlaku kepada penganiayaan kepada rakyat negeri mereka. Contoh kalau kita lihat, kita faham kenapa Sultan Terengganu terpaksa sign, kenapa yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan terpaksa tanda tangan. Sebab mungkin sahaja Harold McMichael kata apa, tuanku, kalau tuanku tak nak sign, kami boleh arahkan untuk tentera-tentera British untuk serang negeri tuanku dan menurunkan tahta tuanku. Dan itu akan menyebabkan pembunuhan yang ramai, kematian yang banyak daripada penduduk-penduduk di negeri tuanku, rakyat tuanku akan ramai yang cedera, ramai yang akan terbunuh. Mana yang tuanku nak? Kalau tuanku sign, kita tidak akan serang apa-apa. Kalau tuanku tak sign, kemungkinan besar negeri tuanku akan kami serang. Dan kalau kita lihat di sini, Sultan akan berfikir bukan daripada pihak dia. Sultan akan berfikir, kalau aku sign, selamat rakyat aku. Tapi aku tak suka sebab ini akan menyerahkan kedaulatan negeri kepada British. Tapi kalau aku tak sign, rakyat aku akan menderita. Jadi macam mana? So Sultan-Sultan tersepit. Sultan-Sultan tersepit. Jadi apakah optionnya? Sebab itu Sultan-Sultan memilih, tak apalah, aku sign demi rakyat, supaya rakyat aku tidak diganggu. Namun begitu, selepas disign apa semua kan, Sultan-Sultan pun membuat bantahan. Kami bantah tindakan kerajaan British yang telah begini-begini dan memaksa kami, mengugut kami untuk menandatangani perjanjian Malayan Union. So boleh faham tak kenapa Sultan-Sultan terpaksa juga menandatangani? Sebab diugut, didesak, dan Sultan-Sultan pastinya melakukan itu kerana memikirkan keselamatan rakyat negeri masing-masing. Jadi itulah antara sebabnya. Namun begitu, kita tahu bahawa raja-raja secara umumnya telah membantah cara-cara yang digunakan oleh Sir Harold McMichael untuk dapatkan tanda tangan Sultan. Baik. So, cikgu buka kepada sebarang soalan. Ada? So kita lihat, adakah ini satu April Fool? Sebab jatuh pada 1 April. Adakah ianya Melayu ini satu April Fool? Jadi, pada tahun 1946, kertas putih yang diperkenalkan oleh British ini telah menimbulkan reaksi, ada yang menyokong
dan ada yang tidak menyokong. Khususnya Raja-Raja Melayu, Masyarakat Melayu, Persatuan Melayu. Malayan Union malah ditentang oleh Raja-Raja Melayu, orang Melayu dan bekas pegawai British yang pernah berkhidmat di tanah Melayu. Nampak tak? Okey. Cikgu, Ya. saya tanya kenapa bekas pegawai British juga pergi tentang Malayan Union. penubuhan Melayu ini cikgu sebenarnya? Okey, sebab pegawai British menyatakan bahawa ini adalah salah satu bentuk penjajahan di mana dia tak selari dengan matlamat British sebenar, iaitu dekolonisasi, iaitu lepaskan tanah jajahan. Kenapa nak ambil tanah Melayu, jadikan dia Malayan Union dan juga segala pentadbiran di bawah British? Itu totally penjajahan. So British kata apa? Okey, harus diingat bahawa tanah Melayu ada tuan dia, iaitu Sultan-Sultan dan Raja-Raja Melayu. Dan Raja-Raja Melayu dan Sultan-Sultan Melayu telah mentadbir dengan baik selama ini. Okey, so bekas pegawai British kata apa? Okey, contohnya macam Frank Swettenham, dia kata apa? Okey, patut dulu Frank Swettenham ni pernah berkhidmat dengan Sultan Selangor. Sultan Selangor tu baik. Dia jaga rakyat dia apa semua. So kenapa British nak ambil? Jadi ini tak patut. Patut berikan kepada Sultan Selangor lah. You see? Nampak tak? So bekas pegawai British pun tahu kenapa Melayu Union ini tidak patut dilaksanakan. Jadi itu sebenarnya bekas pegawai British. Ya. Jadi penentangan terhadap Raja-Raja Melayu, Raja Melayu terhadap Melayu Union. So terdapat pelbagai reaksi Raja-Raja Melayu yang menentang pelaksanaan pentadbiran Malayan Union. So reaksi tersebut seperti berikut, iaitu Malayan Union merupakan, Raja-Raja Melayu kata apa tahu? Malayan Union ini sebenarnya satu bentuk penjajahan secara mutlak. Is a total colonization, total imperialisme daripada kerajaan British. Malayan Union ini satu bentuk penjajahan mutlak. Sebab Sultan Melayu kehilangan kedaulatan, dan juga kuasa politik yang selama ini menjadi hak Raja-Raja Melayu. Dan Raja-Raja Melayu menyuarakan bantahan dan tentangan terhadap Malayan Union melalui pelbagai cara. Kita tahu bahawa harus diingat kalau sultan-sultan ni nak menentang boleh, tapi kalau nak menentang secara ketenteraan kita tak mampu. Kita tak mampu. Nak menentang British lagi lah kan. Senjata semua lagi maju, lebih hebat daripada apa yang kita ada. Jadi kita tak boleh menentang secara fizikal, tak boleh menentang secara ketenteraan. So kita menentang secara apa? Demonstrasi, protes dan sebagainya. Dan kita lihat bagaimana Raja-Raja Melayu ini menentang, iaitu cara bantahan Raja-Raja Melayu. Bagaimana? Pertama sekali, Raja-Raja Melayu membawa kes Malayan Union ini ke Mahkamah Tinggi England. Persidangan Raja-Raja Melayu di Istana Iskandariah, Iskandariah Kuala Kangsar pada bulan April 1946 memutuskan untuk mengemukakan bantahan melalui Mahkamah Tinggi di England sana. So, Sultan Perak, Sultan Kedah dan juga Sultan Johor akan berangkat ke England sekiranya kehadiran baginda ini diperlukan di mahkamah. Menurut sistem perundangan, menurut sistem perundangan British sebenarnya, McMichael sebenarnya mendapatkan persetujuan itu daripada Raja-Raja Melayu dengan cara tidak sah. Means that memang betul lah Raja-Raja Melayu patut bantah. Sebab apa? Sebab cara McMichael mengugut, mendesak untuk dapatkan tanda tangan Sultan itu, cara tu tak sah.
is invalid. Ya, invalid. Sepatutnya McMichael kena terangkan pros and cons tentang Malay Union, dan kalau katakan Raja Melayu tak setuju, sepatutnya McMichael biarkan menerima sama ada setuju atau tak setuju dan pulang. Ini tak nak paksa-paksa juga. Jadi cara McMichael mendapatkan persetujuan itu memang tidak sah dari sudut perundangan British sendiri. Jadi kalau katakan bantahan Raja Melayu dibawa kepada Mahkamah Tinggi, confirm Raja-Raja Melayu menang. Sebab apa? Sebab kalau ikut sistem perundangan British pun cara itu salah. Nampak tak? Itu cara pertama, iaitu membawa kes Malay Union ke Mahkamah Tinggi England. Kemudian yang kedua, menghantar surat bantahan ke London. Menghantar surat bantahan ke London. So Sultan Kedah, Perak, Johor utus surat bantahan kepada George Henry Hall mendakwa bahawa baginda Sultan ini semua telah diperdaya oleh McMichael, telah ditipu oleh McMichael. Malah beberapa orang raja mendakwa diugut supaya menurunkan tanda tangan tanpa menyedari akibatnya. So Raja-Raja Melayu memohon untuk British mansuhkan persetujuan itu, maknanya batalkan persetujuan yang ditandatangani itu. Tuan-tuanku Set Putra Jamaluddin, iaitu Raja Perlis, juga mengirimkan telegram. Telegram tu bukan telegram WhatsApp, bukan telegram yang ini. Telegram tu sebenarnya adalah sejenis surat kecil yang biasanya ada 1 atau 2 ayat saja. Mesej dalam bentuk 1 atau 2 ayat saja. So mengirimkan telegram kepada kerajaan British di London untuk menyuarakan rasa tidak puas hati baginda terhadap tindakan McMichael. Baginda tidak diberikan peluang untuk mendapatkan nasihat daripada pembesar negeri sebelum memberikan persetujuan. Nampak tak McMichael menggunakan desakan bantahan desakan dan ugutan untuk mendapatkan tanda tangan Sultan, dan ini telah menyebabkan bantahan Raja-Raja Melayu. So ada 2 cara, iaitu membawa kes Malay Union ke Mahkamah Tinggi England dan satu lagi menghantar surat bantahan ke London. Nampak tak? Jadi itu adalah 2 kaedah yang mana British telah melihat bahawa inilah 2 bantahan yang dilakukan oleh Raja-Raja Melayu untuk menentang Malayan Union. Baik. Cikgu tak nak panjangkan lagi sebab cikgu tak nampak korang akan rasa macam benda ni dah dragging, dah mula rasa macam